Andaian dalam perakaunan, andaian ini berasal daripada pengalaman dan juga praktik. Dan apabila dia berguna dan juga relevan dalam perakaunan, dijadikan peraturan, tindakan dan juga tingkah laku. Dia bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan dalam merekod dan juga menghasilkan penyata kewangan. Yang pertamanya ialah entiti berasingan ni ialah pihak pemilik dan juga perniagaan adalah entiti yang berbeza. Contoh, bila kita mengambil barang dalam kedai untuk tujuan peribadi, kita perlu rekod sebagai satu peribadi lah, ataupun dipanggil ambilan. Sama juga bila pemilik memasukkan modal, so ada rekod dalam perniagaan, direkod sebagai modal. So perkara yang melibatkan peribadi dan juga perniagaan perlu dikenal pasti, jangan dicampur aduk. Yang kedua ialah usaha berterusan ini diandaikan bahawa perniagaan beroperasi tidak terbatas. Maksudnya dia beroperasi wujud dalam jangka masa yang panjang. So maksudnya tak timbul isu kedai itu ditutup dan sebagainya. So itulah maksud usaha berterusan, diandaikan perniagaan beroperasi tidak terbatas. Maksudnya sampai bila-bila. Yang seterusnya, yang ketiga ialah tempoh perakaunan ialah tempoh kita merekod maklumat kewangan dalam perniagaan. Contohnya, kita rekod perakaunan setiap bulan, kemudian tempoh perakaunan ni ditutup setiap tahun. Itu masuk tempoh perakaunan. Ada perniagaan yang dibuat maksudnya ditutup dalam tempoh setahun, dan juga ada perniagaan yang tutup perniagaannya dalam tempoh 6 bulan. Itu masuk tempoh perakaunan. Yang seterusnya, iaitu yang terakhir, yang keempat ialah wang sebagai ukuran. Maksudnya satu ukuran dalam penyata kewangan. Maksudnya bila kita merekod, kita akan menggunakan nilai duit dalam menghitunglah sama ada untung, rugi, nilai aset dan sebagainya. Contohnya di Malaysia, so kita pakai nilai ringgit, kita ialah nilai ringgit Malaysia. Apabila kita rekod di negara lain, so dia akan pakai nilai ringgit masing-masing. Atau maksudnya kita akan merekod menggunakan nilai wang ringgit, bukan dalam bentuk kuantiti. So kita lihat contoh-contoh soalan yang berkaitan dalam andaian perakaunan. Soalan pertama ialah, Encik Haris, pemilik perabot Haris, telah merekodkan ambilan satu set sofa untuk kegunaan rumahnya ke dalam akaun ambilan. Bila dia melibatkan kegunaan peribadi, bila kegunaan peribadi, so dia akan rekod dalam ambilan. So ini adalah andaian, merupakan andaian yang diamalkan, iaitu entiti berasingan. Dia punya kata kuncinya ambilan
untuk kegunaan rumahnya ataupun peribadi, okey, dan direkodkan dalam akaun ambilan. Okey, so itulah maksudnya entiti berasingan. Tak ada masalah untuk ambil barang, tapi kita perlu rekod dalam akaun ambilan. Okey, seterusnya ialah berikut adalah satu pernyataan dalam perekonan perakaunan. Penyata kewangan perniagaan Seri Mentari disediakan bagi start tahun pada 31 Julai, mengambil semua belanja prabayar dan belanja belum bayar semasa menghitung untung bersih. Nyatakan satu andaian. Ada yang kat sini ialah tempoh perakaunan. Okey, tarikh ni kalau melibatkan tarikh, jawapannya ialah tempoh perakaunan. Okey, kat sini satu prinsip. Okey, prinsip ni dia bahagian lain. So kalau prinsip ni adalah iaitu pengiktirafan hasil dan juga belanja. Ini dia bukan bawa andaian, tapi kita terus bagi jawapan kat sini. Okey, seterusnya ialah Encik Amin merekod bayaran sewa rumah kediamannya ke dalam akaun sewa. Nyatakan andaian yang tidak dipatuhi. Okey, dia tak ada masalah untuk ambil duit, ambil bayaran sewa rumah kediaman, tapi perlu direkod dalam ambilan. Okey, ni perlu rekod ambilan. So dia andaian ni adalah entiti berasingan. Okey, tak sepatutnya direkod dalam akaun sewa, sepatutnya direkod dalam ambilan. Okey, sebab dia untuk kegunaan kediamannya ataupun pribadi. Okey, seterusnya ialah dokumen 1 merupakan memo yang dikeluarkan oleh butik amani dan telah direkodkan ke dalam akaun yang berkaitan. Memo butik amani, memo ni adalah maklumat dalaman daripada butik amani kepada kerana akaun daripada Puan Amani, pemilik 26 Januari. Pemilik mengambil 2 pasang baju kurung model bernilai 240 untuk kegunaan sendiri. Bila sebut kegunaan sendiri, so andaian ni adalah entiti berasingan. Okey, entiti berasingan. Okey, seterusnya satu kes pemilik pasaraya target mengiklankan perniagaannya di surat khabar tempatan dan dikenakan bayaran RM2,000. Okey, kes andaian ni adalah dia menceritakan diiklankan satu barang, so dikenakan charge. Okey, ni adalah andaian untuk wang sebagai ukuran. Okey, dia tak akan kita tak akan nilai dengan unit tu, so kita akan rekod menggunakan nilai wang tu, wang sebagai ukuran. So dia ada dekat sini kata kuncinya dengan bayaran RM2,500. Okey, seterusnya ialah penyata kewangan bagi perniagaan maju telah disediakan berdasarkan semua urus niaga yang berlaku sepanjang 1 April 2014 hingga 31 Mac 2015. Okey, so ni jawapannya ialah tempoh perakaunan. Okey, seterusnya, okey, maklumat berikut merujuk kepada kedai bunga Suzana memulakan perniagaan menjual bunga segar pada 1 Mac 2018. Tempoh perakaunan berakhir setiap 6 bulan. Okey, ini adalah tempoh perakaunan, andaian tempoh perakaunan. So soalannya diminta cari kalau 6 bulan berapa tarikh akhir. So 1 Mac kita kira lah 1 Mac hingga 6 bulan, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Okey, so 1 Mac hingga 31 Ogos 2018. Okey, 1 Mac tu dikira 1 bulan sebab 31 Mac 1 hingga 31 tu okey dikira 1 bulan. Okey, so seterusnya yang terakhir, penyata berikut berkaitan dengan satu andaian perakaunan. Encik Rahman telah merekodkan ambilan tunai untuk kegunaan anaknya sebagai ambilan. So ni adalah berdasarkan kenyataan di atas, apakah andaian perakaunan yang dipatuhi oleh Encik Rahman, iaitulah entiti berasingan.
Okey, itu saja dia punya contoh-contoh soalan berkaitan dengan andaian perakaunan. Okey, semoga boleh membantu anda memahami lebih baik.